dosa padamu, dan ku niatkanlah dan ku rasa lazatnya taat padamu. Ilahi yasturi firdausi a'la, wa la aqwa ala naril Tuhan, ampunanmu lebih luas dari dosa-dosaku, dan rahmat-Mu lebih ku damba di sisiku daripada amalanku. Namun tak pula relaku untuk ke api nerakamu. Wahai Tuhanku, aku tak layak ke syurga. Ampunilah dosaku, kerana Kau sesungguhnya pengampun dosa-dosa besar.
pengampun dosa-dosa besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya memberi salam kepada Umi Abi dan sahabat-sahabat yang saya hormati yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah sekarang jam menunjukkan 9:06 pagi. So saya nak tahu dulu siapa yang hadir pada pagi ini. Umi Abi, sahabat-sahabat yang dah masuk dalam live ni, boleh tak komen, dengar tak suara saya? Kalau dengar alhamdulillah. Kalau dengar boleh komen jelas. Kalau kurang jelas, boleh maklum pada saya. InsyaAllah kita nak, apa orang kata, mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan pada hari ini dan hari-hari akan datang dipermudahkan oleh Allah, insya-Allah. Pertama sekali, macam kita selalu sebut, para asatizah kita selalu sebut, apa yang kita mulakan setiap hari tu kita kenalah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kerana apa? Kerana Allah masih beri kita nikmat dan peluang dapat hadir ke majlis ilmu kan. Majlis ilmu, dapat berada dalam circle yang baik tu sangat-sangat nikmat yang sangat-sangat apa? Sangat-sangat besar. Sebab tak semua orang dipilih, tak semua orang dapat hadir macam mana yang kita dapat. Tak semua orang dapat apa yang kita dapat. Kadang-kadang mungkin kita kan kadang-kadang sebagai penuntut ilmu, kadang-kadang kita rasa letih, kita rasa penat, kita rasa macam, Encik Ilmi, kadang-kadang badan ni penat, kita kena banyak mengulang, kita kena banyak membaca, kita kena banyak benda kita buat. Itulah namanya penuntut ilmu. Orang kata apa? Jihad fi sabilillah, di mana kita banyak berkorban, banyak mengorbankan segala harta benda, banyak berkorban semua benda yang kita rasa macam orang lain dapat, kita tak dapat. Tetapi bila kita fikir semula, bila kita, fikir secara baik, bila orang kata apa, bila kita tengok daripada sudut positif, apa yang kita dapat sekarang ni adalah apa orang kata, hadiah yang terbaik daripada Allah. So alhamdulillah untuk siapa yang baru hadir live, di Facebook, ahlan wa sahlan wa marhaban. Saya ucapkan selamat datang kepada anda semua, selamat datang ke Izin Ngaji. Apa orang kata, di mana Izin Ngaji ni menawarkan, servis Al-Quran lah, mengajar Al-Quran. Tetapi, untuk makluman semua, seperti yang siapa yang tahu, sebelum ni Isnin, Rabu, Khamis dan Jumaat, kita di Facebook Izin Ngaji, kita mengadakan live Moh Ngaji. Tetapi Ustaz Abdul Hadi, bercuti. So, Moh Ngaji bercuti selama seminggu, bermula daripada Jumaat lepas sehingga Jumaat minggu ini. So, Jumaat minggu ni adalah sesi terakhir untuk kita punya Jom Kenal Surah. Mudah-mudahan, apa yang saya dan juga Encik Irfan sampaikan bermanfaat buat Umi Abi dan sahabat-sahabat semua. Okey, so jangan terkejut, mana Ustaz Hadi. Ustaz Hadi bercuti, seperti semua tahu, Ustaz Hadi, baru saja menerima cahaya mata yang kedua, alhamdulillah, iaitu anak, lelaki, alhamdulillah, anak kedua pun lelaki, alhamdulillah. So mudah-mudahan, orang kata apa, kita sama-sama doakan, kesihatan buat, anak tersebut dan kita doakan orang sekeliling kita, insya-Allah. Okay, alhamdulillah hari ini kita dah masuk, jom kenal surah yang ketiga. Yang pertama dimulai oleh saya Jumaat lepas, iaitu surah Al-A'la. Semalam kita baru habis selesai bersama Encik Irfan dalam surah Al-Insyirah kan. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke dalam surah Al-Lail. So siapa-siapa, Umi Abi, sahabat-sahabat semua yang masih, tertanya nama saya, Muhammad Nur Hilmi bin Muhammad Raplis. Boleh panggil sahaja Encik Hilmi, saya boleh. Dan semua siapa yang baru hadir hari ini, kalau saya lebih panggil, lebih suka memanggil Umi Abi dan juga sahabat-sahabat lah.
So saya harap, semua bolehlah, sama-sama kita, boleh ada chemistry sama kita insya-Allah. So insya-Allah saya tahu orang yang hadir pada hari ini orang yang hebat-hebat, so kalau ada salah silap saya mohon ditegur, kalau ada saya punya silap komen, kalau tak nak komen boleh sahaja, WhatsApp. InsyaAllah kita sama-sama perbaiki dari masa ke semasa. Alhamdulillah. Okey, kita mulakan kita punya, apa orang kata, kita punya, live pagi ni iaitu live, Jom Kenal Surah. Okey, Umi Abi semua yang hadir hari ni semua dah dapatkan, orang kata apa, dah dapatkan, oh kejap, dah dapatkan, nota. Ni nota yang saya sediakan pada petang semalam. Mohon maaf di atas kelewatan kami memberi nota. InsyaAllah kami akan cuba, sebenarnya Encik Irfan pun ada cakap kan, ini adalah slot percuma. So orang kata apa, mungkin ada segi lambat tu mohon maaf, okey. So siapa-siapa yang Umi Abi yang nakkan nota yang saya sharekan skrin dekat ni, dekat atas ni kan, sebelah kanan saya ni, boleh sahaja klik link yang kami sediakan, di atas yang bertulis, sertai, grup nota refleksi. Okey, tekan je link tu insya-Allah dalam grup tu dah ada banyak nota, bermula daripada Encik Irfan sampailah saya hari ni. So siapa nak boleh masuk dalam grup tersebut. Alhamdulillah insya-Allah. So alhamdulillah, terima kasih yang hadir pada hari ini. Siapa yang berkesempatan, nak share, boleh share, mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya dan juga Umi Abi semua, alhamdulillah. So hari ini kita nak masuk dalam surah Al-Lail, okey, surah Al-Lail. Boleh tengok di skrin, saya selalu screenshot ending pula, alhamdulillah. Faham-faham? Terima kasih Umi Ishan Hussein. So, saya nak jawab waalaikumsalam, mohon maaf, waalaikumsalam buat mereka yang beri salam. Okey, hari ini kita nak masuk ke dalam surah Al-Lail. Kita masuk dalam surah pengenalan surah Al-Lail. So, sehari ini kita nak masuk pengenalan surah Al-Lail. So, jom kita masuk. Yang pertama sekali kita nak tahu info-info mengenai surah Al-Lail. Okey, alhamdulillah. Yang pertama kita tengok kat sini status untuk surah Al-Lail. Okey, kat sini kita dah dapat tengok surah Al-Lail ni, diturunkan di mana? Di Mekah, iaitu Mekah. Macam saya cakaplah sebelum ni kan, kalau Makiyah tu maknanya di Mekah. So kita tengok kat sini status untuk surah Al-Lail, dia diturunkan di Mekah. Okey, di Mekah. Okey, ni jelas. Mohon maaf jap. Saya punya ni terlampau kuat. Okey, orang kata kita boleh tengok kat sini Makiyah, surah Makiyah iaitu surah yang diturunkan di Mekah. So kita tengok juga, kita tengok berapakah jumlah yang ada dalam surah Al-Lail ni kan. Mungkin semua orang dah tahu kan, tetapi hari ni orang kata apa, itulah namanya konsep jom kenal surah. Kita kenal surah ni tak bermakna walaupun kita dah tahu tetapi kita nak tambah lagi ilmu kita. Kita nak orang kata apa, kita nak adakan lagi, peringatan buat diri kita. Okey, itulah kita sering ingat mengingati supaya kita ingat apa yang terlupa. Kadang-kadang, betul kita selalu baca, kadang-kadang kita terlupa nak tengok berapa ayat ada dalam surah-surah Al-Quran ni kan. So, kat sini surah Al-Lail ni mempunyai 21 surah. 21 apa? 21 surah. Okey, 21 surah. Dan kita tengok pun juga jumlah kalimah yang ada di dalam surah Al-Lail ni ada berapa? Berapakah jumlah kalimah yang ada? Adalah 71. 71. Mohon maaf kalau tulisan saya agak comot-comot, mohon maaf. Kita nak bagi terang, kita bagi nampak je kat sini. So nanti Umi Abi boleh tulis cantik-cantik tau dekat nota yang dah print tu, tulis cantik-cantik. Okey. So jumlah kalimah surah Al-Lail ni ada 71. Kita tengok kat sini jumlah huruf. Jumlah huruf dalam surah Al-Lail mempunyai berapa? 310. Nampak? 300 berapa? 310. Okey. Setakat ni info atas ni jelas? Info atas ni dah jelas. Kita dah tahu surah ni turun kat mana. Kita dah tahu berapa jumlah ayat, berapa jumlah kalimah. So bila kat sini dah settle, kita akan pergi ke mana? Kita akan masuk ke dalam
susunan di dalam mushaf Al-Quran, iaitu di dalam Quran yang kita ni kan, Quran yang kita selalu baca setiap hari tu kan. Di dalam ni kita tengok susunan dalam mushaf. Susunan di dalam mushaf Quran kita, okey. So kita tengok surah Al-Lail ni dalam Quran, dia ni adalah surah yang sebelum surah Al-Syams. Maknanya surah Al-Lail ni turun di dalam Quran, susunan di dalam Quran, dia selepas surah sebelum. Orang nak kata Al-Syams ni kan surah surah sebelum. Maknanya dia sebelum Asy-Syams, maknanya surah Al-Syams ni diturunkan dulu. Okey. Dalam Quran, kalau siapa ada Quran kan, kita tahu surah Asy-Syams ni lah yang ada dulu. Ini adalah dalam surah Asy-Syams ni dalam page yang ke berapa, Allahumma salli Muhammad. Surah Asy-Syams ni muka surat 590 berapa? 595. Okey. Kejap. Surah Asy-Syams. Ni saya nak tulis ni, ini surah ayat ini saya merujuk kepada ni. Surah Asy-Syams ni adalah dalam muka surat 595. Maknanya surah Asy-Syams ni yang berada di depan dulu. Dalam Quran, kita akan jumpa surah Asy-Syams dulu. Bermula surah Al-Balad, lepas surah Al-Balad, surah Asy-Syams, lepas surah Asy-Syams tu baru kita jumpa surah apa? Surah Al-Lail. Surah Al-Lail, okey? Okey, jelas. Okey. So surah Al-Lail ni juga dia di dalam muka surat yang sama. Di dalam muka surat yang sama. Di dalam muka surat 595 juga. Di dalam muka surat 595 juga. Tetapi surah Asy-Syams ni yang dia yang terdahulu. Maknanya surah Asy-Syams ni yang ada dulu dekat atas, lepas bawah tu baru surah Al-Lail. Jelas? Jelas ya? Kalau jelas ni komen, kalau kurang jelas nanti boleh maklum kepada saya. Takut nanti Encik Elmi cakap laju sangat ke, nanti boleh saya cuba betulkan balik. Okey? Waalaikumsalam bagi yang memberi salam. Okey, macam kita tahu, jom kenal surah ni kami ambil daripada juzuk yang ke berapa? Juzuk yang ke-30. So jadinya surah Al-Lail ni juzuk yang ke berapa? Juzuk yang ke-30. Maknanya lepas ni tak payah cari dah. Encik Elmi, surah Al-Lail ni juzuk berapa? Juzuk 20 ke juzuk 10 ke berapa? Dia di dalam juzuk 30. Maknanya surah Al-Lail ni di dalam juz amma lah kan, juz-juz amma. So setakat ni surah yang saya dibaca dalam solat duha rakaat pertama. Betul. Juzuk 30. So, kita dah tahu kat sini, bila kita dah faham info surah, kita dah tahu surah ni surah Makkiyah, jumlah ayat kita dah tahu. So, susunan dalam mushaf pun kita dah faham, kita dah tahu turunnya surah Asy-Syams dahulu di dalam Quran, baru surah Al-Lail. So, di dalam muka surat 595. Maknanya satu page ni sama dengan surah Asy-Syams, lepas tu bawah dia surah Al-Lail. Okay. So, ini adalah terduduknya di dalam juzuk yang ke-30. Okay, jelas? Alhamdulillah. Terima kasih. Siapa nak tulis nota kat komen boleh. Macam Umi Safia, surah Al-Lail, surah Al-Makkiyah itu turun di Mekah. 21 ayat, 71 kalimah, 310 huruf, juzuk 30. Betul. Terima kasih. Macam ni nampak. Nak tulis, tak kisah walaupun sudah cakap nak tulis balik, boleh. Jangan risau. Kadang-kadang sahabat-sahabat yang baru masuk kadang-kadang nak tengok ini juzuk berapa kan. Kadang-kadang saya tak sempat baca komen. Nanti dia akan nampak komen-komen Umi Abi. InsyaAllah dia akan faham. Okey? Okey, kita dah jelas. Kita tengok di susunan di dalam mushaf Quran, kita dah settle, kita dah orang kata apa, kita dah selesai di dalam, kita dah tengok dah ni, okey ni selesai, part ni dah selesai. Kita write, kita write. Maknanya kita dah selesai yang bab ni. Jom kita tengok kat bawah ni pula. Susunan, susunan apa? Turutan penurunan. Maknanya surah ini, kita tengok tadi ni berbentuk di dalam mushaf Quran yang disusun semula di dalam Quran. Yang ni kita nak tengok susunan turutan penurunan. Maknanya surah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad tu bila? Bila diturunkan surah ni? Maknanya surah pertama kita tahu surah apa? Surah Iqra kan? Surah Al-A'la. Al-A'la, maafkan saya.
Betul, maafkan saya, betul, betul betul, surah Al-A'la. So, kita tengok yang surah yang Al-Lail ni surah yang turunnya, surah yang ke berapa dalam turutan. Maknanya surah ni turun, yang ke berapa. Yang kita tengok sebelum ni, surah yang saya bahaskan pada Jumaat lepas, surah apa? Al-A'la. Dia adalah turutan yang ke-10, yang ke-10. Yang ke-10 kan? Masih ingat? Ke-10, ke-8. Saya yang bercakap ni pun kadang-kadang saya terlupa. Betul tak? Siapa ingat lagi? Boleh tak kita tengok siapa yang ingat surah Al-A'la pada Jumaat lepas? Dia turutan penurunan dia surah yang ke berapa? Siapa ingat? Siapa ingat? Alhamdulillah. Boleh tak saya tengok? Siapa masih ingat lagi? Surah Al-A'la tu surah yang ke berapa penurunan dia? Ha, A'la yang ke-8. Betul yang ke-8 kan? Jadi saya silap yang ke-10 kan? So minta maaf saya tersilap. Tadi yang ke-10, yang 10 tu lain. Yang 10 tu surah lain. So surah Al-A'la pada Jumaat lepas adalah surah yang ke-8 kan penurunan. So hari ni surah Al-Lail ni adalah surah yang ke-9. Surah yang ke-9. Surah yang ke-9 kalau ikut turutan penurunan dia. So surah ni yang ke-9. Yang ke-9. Yang ke-9. So dia turun selepas Al-A'la. Macam Umi Nani Yusuf kata tadi kan. Surah Al-A'la ni penurunan dia, susunan dia, turutan dia yang ke-8. So lepas ke-8 surah Al-A'la, yang ke-9 surah Al-Lail. Surah Al-Lail ni. Lepas tu yang, sebelum surah Al-Fajr. Maknanya yang ke-10, maknanya penurunan ke-10 adalah ini. So yang turutan penurunan yang ke-10 adalah surah Al-Fajr. Jelas? Okey. Boleh setakat ni susunan turutan penurunan jelas? Kalau jelas kita boleh tengok, orang kata apa, kita pergi ke next station. Kita pergi ke apa orang kata, kita pergi tengok yang muka surat nota yang seterusnya. Setakat ni jelas? Jelas, setakat ni jelas info surah, jelas status dia, jelas jumlah dia, okey. Jelas setakat ni? Alhamdulillah dapat bersama pagi ni. Alhamdulillah dapat lagi bertemu ya hari ni. Jelas Encik Elmi. Okey, kalau jelas, jom selak muka surat yang baru. Siapa yang dah print tu yang boleh selak ataupun siapa yang guna tab ke phone ke, boleh scroll ke bawah. Jom kita tengok, fasa penurunan. Fasa penurunan ni, orang kata apa, kita tak payah nak cakap lama lah kan sebab kita dah tahu dia surah Al-A'la dengan ni sama lebih kurang kan sebab fasa kedua iaitu tahun keempat dan hingga kelima kenabian. Masa itulah orang kata apa, Nabi Muhammad, dapat berdakwah secara terus terang, maknanya, secara terang-terangan. Macam fasa yang pertama kita tahu fasa yang sembunyi-sembunyi kan. So fasa yang kedua ni adalah tahun keempat dan kelima kenabian ni adalah tahun 2 tahun pertama kan, 2 tahun pertama dakwah, kita tengok ni, dakwah terus terang. Masa ni lah tahun pertama dakwah terus terang, maknanya secara terus terang. So masa ni kita dah tahu dah kan, peperangan mulut dan kempen burukan Rasulullah sangat-sangat hebat masa ni. Memula macam Cik Irfan dah kata semalam, daripada individu menjadi kepada kumpulan-kumpulan yang besar. Kumpulan-kumpulan yang besar yang apa, yang membenci Rasulullah. Tetapi ada banyak juga orang yang backup Rasulullah. Maknanya ada juga orang-orang Islam yang masih kuat imannya, masih lagi mempercayai Rasulullah. Nampak tak? So masa ni kita tengok peperangan mulut. Lepas tu masa ni juga dah kempen memburukkan Rasulullah. Maknanya masa ni, tentangan Rasulullah sangat-sangat besar. Sebab masa ni kita tahu kan, yang Nabi Muhammad naik ke Bukit Safar kan. Masa tu lah yang orang kata Nabi Muhammad gila dan sebagainya. Lagi-lagi kita tengok kan kisah Abu Lahab dengan isterinya kan. Ummu Jamil tu. Sangat-sangat teruk tentangan mereka kepada Rasulullah sehingga membuatkan ramai orang-orang membenci dan ramai juga yang membuat pasukan untuk membunuh orang Islam yang tidak berdosa yang pertahankan Islam. Contohnya macam Cik Ifah kata semalam, Sumayyah dan sebagainya. So, Alhamdulillah jelas untuk tahun fasa penurunan surah. Ni kalau siapa nak dengar lagi lebih detail nanti boleh tengok ulangan saya yang pada Jumaat lepas. Jumaat lepas saya memang ceritakan panjang sikitlah tentang ni dekat sini.
keempat ni. So hari ni kita nak sekali imbas je. Kita nak tengok, okey kita dah tahu dah tahun ke fasa kedua ni, tahun keempat dan kelima kenabian. Okey. So, kita tengok juga, tadi kita dah kata kan, kalau ikut penurunan, surah Al-A'la turun dulu kan. Surah Al-A'la turun dulu. So, surah Al-A'la ni dia tentang tauhid kepada Allah. Maknanya tentang kita kena mentauhidkan Allah. Kita kena mengesakan Allah. Sebab kita tahu kan, masa saya cerita dah pada Jumaat lepas, surah Al-A'la ni banyak menceritakan tentang bertasbih kepada Allah. Maknanya memuji Allah. Maknanya mengesakan Allah. Kita dah tahu dalam setiap perkara, maknanya dalam setiap sudut apa yang jadi, kita kena esakan Allah. Kita mentauhidkan Allah. So, itulah yang ingin disampaikan di dalam surah Al-A'la. Surah Al-A'la ni tentang tauhid kepada Allah. Jumaat lepas memang kita dah masukkan surah Al-A'la. So, siapa-siapa Umi Abi yang terlepas Jumaat lepas surah Al-A'la bersama saya, nanti insya-Allah boleh tengok dalam grup Nota Refleksi. Siapa yang belum masuk boleh klik link yang disediakan di atas. Boleh tekan yang tulis Nota Refleksi, ada link, klik je insya-Allah. Lepas tu Umi Abi akan masuk ke dalam grup grup WhatsApp. InsyaAllah dalam tu kami ada bagi link dan kami bagi nota dalam tu insyaAllah. Okey, Waalaikumsalam bagi yang memberi salam. Okey. Setakat ni semua jelas tak? Ke dah mengantuk? Ke suara saya macam sayup-sayup? Okey ke? Suara saya masih jelas ke? Okey. Kalau jelas alhamdulillah. Setakat ni semua okey semua okey alhamdulillah. Okey. Kita boleh teruskan. Boleh teruskan lagi. Hello? Okey, oh ni gemuk silap. Okey, semua okey? Okey jelas alhamdulillah. Okey. Boleh tak kita tu dulu, kita tengok tadi kita dah faham Al-A'la ni apa. Al-A'la ni kita nak sekali imbas je. Siapa yang ayat 6 doa elak dari lupa. Ayat 6 surah, ayat 6 penerangan pun baik alhamdulillah. Ayat 6 doa elak dari lupa. Ayat surah Al-A'la ya. Ke surah Al-Lai, saya dah terlupa. Terima kasih. Ni ada Umi Maisarah tu, share kepada kita nampak ni. Ayat 6, elok elak dari lupa. Masya-Allah. Orang kata apa? Mana yang kita tahu, kita boleh kongsikan dekat komen. InsyaAllah, dia juga pengalaman yang baik untuk kita. Macam Al-A'la, betul kita dah cerita. So, Umi nampak? Umi Maisarah kata, ayat ke-6 surah Al-A'la mengelak daripada lupa. Nanti kita boleh take note ya, kita boleh nota. Kita tulis kat sini. Terima kasih Umi Maisarah. Kita boleh ambil apa yang sahabat-sahabat kita, apa yang orang kata kat kita nota, benda yang baik kita catat. Benda baik kita catat. Nampak ni. Nota ayat 6. Nampak? Saya pun tulis sampai ayat 6. Doa elak dari lupa. InsyaAllah kan. Kita ikhtiar orang kata kan. Kadang-kadang banyak orang bertikai. Betul ke ini, betul ke ini. Kita cuba. Kita ikhtiar. Daripada maksud dia pun macam tu. Memang betul surah Al-A'la kan. Nanti boleh siapa yang ada tafsir, terjemahan lah. Quran terjemahan, boleh. Orang kata apa? Boleh taggingkan dia. Siapa ada tagging, boleh taggingkan. Tulis dekat ayat 6 surah Al-A'la tu doa elak dari lupa. Maaf ya kalau tulisan saya agak macam cakap ayam tu, mohon maaf tau. Kita kena yakin. Betul, kita kena yakin. Sebab apa sahaja dalam ayat-ayat Allah ni, dia semuanya adalah orang kata apa, syifa buat kita kan. So, jangan kita pertikaikan betul ke, jangan. Sebab selagi benda tu tak bercanggah dengan Islam dan tak bercanggah dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan juga apa yang disampaikan oleh Allah, kita kita amalkan insya-Allah. Okey? Okey, alhamdulillah. So, tadi kita dah tengok surah Al-A'la ni berkisahkan tentang mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. So, kita tengok surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ni kita tahu tentang apa? Neraka menanti kaum yang memperjuangkan kekufuran. So, kita tahu dalam surah Al-Fajr ni, orang apa, Allah kata apa, tak reti sebut nama Puan Muhaini tu, saya bunyi mascara. Betul betul. Kadang-kadang saya pun takut sebut salah. So saya baca yang belakang tu Mai Sarah. Mai Sarah. Masya-Allah. So kalau saya salah sebut nama umi-umi, abi-abi, sahabat-sahabat dalam ni, saya mohon maaf ya. Kadang-kadang orang kata apa orang kata advance, advance namanya. Okey. So surah Al-Fajr ni mengisahkan tentang
neraka menanti kaum yang memperjuangkan kekufuran. Ni kita tengok sekali imbas je tau. Kita tak adalah terus masuk kat surah Al-Fajr ni. Saya takut nanti bila kita kita terus ke surah Al-Fajr ni nanti, saya terlupa pula nak kisahkan tentang surah kita hari ni, iaitu surah Al-Lail. So hari ni kita ambil, kita tahu kita nak tengok tema je. Surah Al-Fajr ni mengisahkan tentang neraka menanti kaum yang memperjuangkan kekufuran. Okey? Masyarah. Oh, masyarah. Okey. Ataupun tu Umi kata Kak Muhaini. Nampak tu nama Muhaini. Betul? Kadang-kadang saya pun kadang-kadang pernah dengar nama tapi kadang bila kat Facebook cakap nama tu sama je kan, tapi mungkin saya yang terlepas pandang. Okey. Okey. Kita dah selesai untuk yang bahagian fasa ni, fasa penurunan ni. Setakat ni fasa penurunan jelas ya Umi Abi, sahabat-sahabat? Jelas? Okey. Boleh? Jelas? Kalau jelas boleh komen kat bawah. Jelas? Jelas. Kalau jelas kita boleh masuk ke yang ke bawah ni. Kalau jelas kita boleh masuk ke sini. Okey, setakat ni semua jelas? Okey, jelas, jelas. Okey, jelas. Okey. So, alhamdulillah kita dah selesai. Kita dah selesai tadi, kita dah tengok info surah. Kita dah tengok yang atas-atas tadi kan, kita dah selesai dah. Kita dah tengok dah, kita dah habis dah merungkai yang atas ni. Kita dah masuk juga fasa penurunan ni. Kita dah cerita juga fasa penurunan ni, iaitu diturunkan pada fasa yang kedua, iaitu tahun keempat dan kelima kenabian. Alhamdulillah yang ni kita settle. Yang ni kita settle, kita write. Kita write kan, maknanya nanti kat nota tu kita dah tengok, okey Encik Elmi dah bahas yang ni, kita write. Yang ni pun saya dah cerita, yang ni pun ni samalah. Write ni merangkumi ini dengan bawah. Ini dengan ni samalah, kita ni dengan ni kita rangkapkan sekali. So kita write. Write tu untuk apa? Bukan nak kata perfect lah penyampaian saya. Maknanya write tu maknanya nak bagi tahu, okey, yang ni Encik Elmi dah jelaskan, yang ini kita dah belajar. Okey. Kita tengok yang ke sini pula. Surah yang ke-11 bermula dengan sumpah. Bermula dengan sumpah. So, kita kena faham juga di dalam Quran kan terdapat ayat-ayat sumpah. Macam ni lah antaranya kita kat sini tu boleh tengok. Saya senaraikan terdapat 15 surah bermula dengan sumpah. Bermula dengan sumpah ya. Kita tengok kat sini. Kita highlightkan. Kita highlightkan apa yang saya tuliskan. Saya tulis kat nota tu. Maybe nak highlight ke nak gariskan pun boleh. Okey, macam ni. Ni terdapat 15 surah bermula dengan sumpah Allah. Kejap. Kita highlight semua ni lah. Tak payah takut-takut ya. Kita highlight je ni. Macam tu. Sorry lah saya punya highlight agak goyang-goyang tangan. Jom kita cuba. Saya betulkan balik. Okey. Ah, ha. Nampak nak betulkan balik. Okey, terdapat 15 surah bermula dengan sumpah. Maknanya ayat tu bermula dengan sumpah. Macam siapa dalam Quran nanti kita boleh tengok kat sini. Saya senaraikan dulu. Kita senaraikan dulu ada kat sini ada surah apa? Surah Al-Saffat, surah Al-Zariyat, surah Al-Sur, surah Al-Namj, surah Al-Musallat, surah Al-Naziyat, surah Al-Buruj, surah Al-Tariq, surah Al-Fajr, surah Al-Syams, surah Al-Lail yang kita bincangkan hari ini, surah Ad-Duha, surah Ad-Tin, surah Al-Adiyat dan surah Al-Asr. Surah Al-Asr. So, kenapa sumpah kan? So, sumpah ni adalah nak beritahu kenapa bermula dengan sumpah. Kenapa ayat sumpah ni berada di dalam ayat Quran? Kerana ini Allah nak menceritakan, Allah nak menegaskan satu perkara tu supaya kita sebagai hamba ni jelas. Kita kena tahu. Maknanya kita kena tahu dengan perkara tu kenapa macam surah Al-Lail, demi malam kan, malam yang malam yang macam mana ayat dia, saya lupa dah tafsiran ayat satu. Maknanya malam yang menyelubungi ah, bumi ke macam mana? Kalau saya silap, insya-Allah saya cuba betulkan. Ayat pertama, ayatnya mula dengan demi malam. Demi malam kan? Betul ayat Umi Nora Mahmud. Demi malam. So demi malam tu apa benda yang diadakan dalam malam tu. So maknanya Allah nak sampaikan satu perkara tu bersebab. Macam kita nak tengok kat hari ni, saya nak bagi tahu hari macam kita nak tahu kenapa dengan sumpah. Kenapa Allah bersumpah dengan kenapa Allah bersumpah dengan ayat-ayat tersebut. So kita tengok kat sini. Sumpah. So sumpah ni nak menyatakan tentang
Ini sebenarnya. Sumpah ni Allah nak menyatakan kepada kita sebagai hamba mempunyai berita besar. Wahai hamba dengarlah berita besar yang ada dalam surah tersebut. So hari ni kita nak tengok sedikit mengenai surah Al-Asr. Surah Al-Asr. Surah Al-Asr iaitu kita tahu kan, surah yang apa? Demi masa. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. So kita tengok kenapa Allah bersumpah dengan masa. So kita sendiri tahu kan dalam surah Al-Asr sebenarnya macam mana bunyi dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr. Kan surah yang bermula wal 'asr kan. Hinggalah ayat-ayat. So kita tak tahu dalam tujuan, kita nak tahu dulu apakah tujuan yang utama. Tujuan utama kenapa Allah, kenapa, apakah tujuan utama sumpah ni? Apakah tujuan utama sumpah? Apakah tujuan pertama sumpah? So, ni Umi Abi boleh salin sebab saya dalam ni saya tak ada, tak beri nota ni. So, Umi Abi nanti boleh salin. Yang pertama, orang kata Allah nak ingatkan Allah nak beritahu ataupun Allah nak memberitakan kenapa saya tulis kat sini. 3 Allah. Kita 3 kita colourkan warna-warna biasalah. Merah terang sangat. 3 tujuan sumpah. Setakat ni dengar suara saya. Pertama, Allah nak beritakan kepada kita, nak beritahu kepada kita pengajaran. 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 So kita nak tahu kat sini kenapa Allah memberitakan ataupun kenapa surah Al-Asr ni, kenapa tujuan sumpah ni adalah yang pertama kita nak tahu Allah SWT ingin memberitakan kepada kita suatu pengajaran tentang masa, bahawa manusia ini banyak yang rugi kerana masa. Ini nak bagi tahu dalam surah Al-Asr tu lah. Saya nak petik kat sini contoh dekat surah Al-Asr ni. So tujuan sumpah yang ada di dalam surah Al-Asr ni Allah nak beritahu pengajaran mengenai masa. Kejap. Saya rasa saya lebih cakap lagi senang. Sebab tulisan saya agak tu sikit. Okey. So, orang kata dalam yang dibawakan di dalam surah Al-Asr ni, kita cerita sikit tentang surah Al-Asr. Maaf sikit, saya lari sikit dari tajuk surah Al-Lail. So, kita nak beritahu dekat surah Al-Asr ni, Allah nak beritahu supaya kita apa? Memberitakan kepada kita suatu pengajaran yang tentang masa. Bahawa manusia ini banyak yang rugi kerana masa. Maknanya kita ni banyak ruginya tentang masa. Allah SWT ni nak ingatkan kita supaya banyaknya manusia ni rugi disebabkan masa. Sebab apa? Kadang-kadang kita menggunakan masa yang Allah beri kepada kita dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Ini saya cakap juga buat diri kita kan, diri saya sendiri. Kadang-kadang Allah beri masa kita 24 jam kan, 24 jam daripada kita bangun. Adakah kita mengisi masa kita tu dengan perkara-perkara yang baik ataupun perkara-perkara yang melalaikan? So Allah nak beritahu banyaknya orang yang merugikan masanya dengan perkara-perkara yang lara, benda-benda yang tak sepatutnya. So sebab itulah Allah bersumpah dengan masa. Ni surah Al-Asr. So yang kedua juga Allah Subhanahu Taala mengangkat martabat masa di sisinya agar kita memahami jelas akan kepentingannya. Maknanya Allah nak mengangkat martabat masa ni supaya kita jelas. Kita manusia ni jelas. Okey, masa ni aku tak boleh buang masa. Maknanya masa yang ada Allah beri pada kita ni, kita guna sehabis-baik untuk memanfaatkan masa tersebut. Maknanya Allah jadikan masa tu, Allah mengangkat martabat masa tu untuk kita sebagai hamba yang inginkan, orang kata apa? Inginkan keberkatan di dalam kehidupan supaya kita beroleh kebaikan, kita kena gunalah sebaik mungkin masa yang Allah beri. Jaga masa kita. Betul, jaga masa kita sebab masa-masa ni lah yang kita tak akan ulang balik. Kita tak akan dapat nak jumpa dah masa hari ni. Kita dah tak boleh nak tebus esok. Melainkan kita menambah baikkan lagi waktu yang kita ada pada esok hari. Contoh hari ni kita terlepas solat. Misal lah kan, kita terlepas Zuhur. Kita terlupa, kita terleka waktu Zuhur dah masuk. Tetapi kita lengah-lengahkan masa. Maknanya Allah nak beritahu manusia ni suka melengahkan masa, suka buang masa. Maknanya waktu tak contohlah, waktu Zuhur. Terlampau banyak kerja yang kita buat. Sebab kadang-kadang kita terlupa untuk menunaikan kewajipan kita.
Nampak tak? Maknanya kita terlampau sibuk menggunakan masa yang Allah beri, sedangkan masa tu bermanfaat, sedangkan masa yang Allah beri kepada kita ni sebenarnya dah cukup-cukup. Kadang-kadang kita rasa macam tak cukup masa ni, tak cukup masa tu. Tetapi bila kita tengok balik, kalau kita, orang kata apa, kalau kita cuba memanfaatkan sebaik mungkin, masa yang Allah beri kepada kita, insya-Allah masa yang Allah beri ni sangat-sangat cukup. Sangat cukup untuk kita beribadat kan. Orang kata apa, banyak masa yang kita boleh luangkan untuk melakukan kebaikan. Sebab itulah Allah mengangkat martabat masa. Sebab itulah kita adanya waktu. Waktu lah kita Allah dah tetapkan kita ada solat Zuhur, solat Asar. Kita mula-mula kita ada solat apa? Solat Subuh. Ni kita tengok yang wajib ya. Solat wajib, solat fardu yang kita ditetapkan untuk umat Islam kan dalam rukun iman, ya rukun Islam. Rukun Islam kita solat 5 waktu kan, sehari semalam. Maknanya kita kena solat 5 waktu. Nampak tak? Dalam setiap masa kita tu, Allah dah isikan masa kita dengan sebaik-baik mungkin. Nampak tak? Setiap waktu tu ada kelebihan dan ada keberkatan dia. Misalnya waktu subuh. Sebelum subuh kita ada solat apa? Solat tahajud. Nampak tak? Allah dah isikan masa kita tu dengan sebaik mungkin. Sebelum kita subuh, kita boleh bangun tahajud kan. Walaupun kita tak diwajibkan, tetapi kita boleh apa? Kita boleh azamkan diri kita supaya kita dapat bangun solat tahajud, kan? Kita boleh isi masa kita dengan bermanfaat. Sebenarnya untuk saya jugalah, kalau kita nak masa kita seharian, masa kita tu baik, kalau kita nak jadikan kalau kita nak jadikan Allah, kehidupan maaf tulisan saya agak agak saya rasa tak nak tulis lah, saya cakap je lah bagi mudah faham. Saya senang lah, ni apa yang saya rasa memang betul. Kita ni eloknya seharian seseorang itu bermulanya daripada eloknya daripada mana? Maknanya eloknya seseorang itu ni bermula bermula dengan bermula apa? Bermula dari paginya. Betul tak? Sokong tak apa yang saya cakap ni? Eloknya seseorang itu bermulanya dari paginya. Betul tak? Tengok pagi tu diisi dengan apa? Betul tak? Kalau pagi tu dia terlupa, misalnya saya tak cakap siapa-siapa, ni peringatan buat kita, mudah-mudahan Allah hindarilah kita semua daripada perkara-perkara tersebut. Misalnya dia mulakan pagi dia dengan sentiasa mengingat kepada dunia, misalnya mengingat kepada benda-benda yang tak sepatutnya dia fikir pada hari tu. Maknanya pagi tu dia dah fikir benda-benda macam-macam. Dia fikir, okey pagi ni aku nak makan apa? Okey petang ni aku nak makan apa? Nak lunch apa? Malam ni aku nak masak apa? Malam ni aku nak main game apa? Macam tu. Misal lah macam tu. Pagi-pagi dah fikir benda-benda yang tak sepatutnya. Bila pagi tu kita isi yang benda-benda yang negatif, bila pagi tu kita dah isi dengan perkara yang negatif, kita tengoklah seharian tu mungkin akan negatif. Betul tak? Jangan pula cuba, jangan wa na'udzubillah, jangan minta dijauhkan. Kita janganlah pula esok pagi, Cilmi kata semalam, nak try lah kita nak buat eksperimen. Betul ke kalau saya mulakan pagi saya dengan perkara yang negatif, sepanjang hari negatif? Jangan buat eksperimen. Buat eksperimen nanti, jangan tak tertanggung kita. Kalau pagi-pagi tu kita buat benda negatif, bila seharian kita tak elok, saya confirm lah, saya jamin kita punya hati tu rasa macam gundah gulana, rasa macam tak tenang. Mungkin dari nampaknya kita rasa macam, seronoknya dia ni, enjoy, enjoy, enjoy. Tetapi sebaliknya tak tahu hati dia macam mana. So, mudah-mudahan kita dijauhkan dah daripada perkara-perkara tersebut. So, mudah-mudahan itulah orang kata pagi tu mulakan dengan perkara-perkara positif. Pagi-pagi tu mungkin kita tak dapat nak bangun apa di sepertiga malam, kita tak dapat nak jadikan hari kita dengan mulakan dengan tahajud, tak apa. Bukanlah saya nak galakkan, tak apa. Kalau boleh usahakan kita bangun awal pagi untuk kita bertahajud, kita mengasingkan diri daripada orang untuk kita meminta ampun kepada Allah, untuk kita adakan slot pagi-pagi tu sebelum subuh, kita adakan slot untuk kita dengan Allah. Kita lah minta maaf kepada Allah, sebab kita tahu kan pada pagi-pagi hari itulah yang Allah akan apa
memustajabkan doa kita. Ingatkan kita Allah masa itulah Allah pernah berkata, Allah menanti hamba-Nya yang buat dosa di siang hari dan bangun di sepertiga malam untuk meminta ampun kepada Allah. Itulah para ulama, para asatizah kita cerita kan, betapa hebatnya siapa yang bangun di sepertiga malam. Di mana di lain orang, setiap orang sedang nyenyak di buai mimpi, orang-orang sedang lenak tidur kan, sedap tidur kan. Misalnya kita terbangun pada pukul 3 pagi, 4 pagi tu kan, tiba-tiba kita terbangun. Sebenarnya kan, kadang-kadang kita rasa macam, Allah, kenapa terbangun ni? Kenapa terbangun ni? Sedap-sedap tidur. Sebenarnya itulah Allah nak menggerakkan hati kita. Sebenarnya Allah nak menggerakkan hati kita supaya, wahai hamba-Ku, bangunlah. Menghadap aku, hadaplah aku, minta ampun pada aku. Aku nak menerima ni, aku nak terima ampunan kau ni. Bangunlah, wahai hamba-Ku. Nampak tak? Kadang-kadang Allah ni dah isi masa kita dengan baik. Sebab itulah orang kata apa, sebenarnya banyak nikmat yang kita ni tak boleh nak list. Nikmat Allah ni kita tak boleh list. Saya teringat ceramah daripada Ustazah Halimah Ali Drus. Siapa kenal? Siapa kenal Ustazah Halimah Ali Drus? Siapa yang belum kenal, lepas ni, lepas habis live saya, boleh tengok kat YouTube. Masya Allah, live Ustazah Halimah Ali Drus ni, Masya Allah, saya sangat terkesima bila dengar ni. Siapa yang kenal uh, Ustazah Halimah Ali Drus, insyaAllah dia pernah dengar lah ni. Di mana Ustazah kata, kadang-kadang dia lah seorang kontraktor buat bangunan. Dia buat bangunan, dia ikat bata. Ikat bata selalunya kan kita kena susun elok, molek-molek kan, bagi cantik. Tetapi tiba-tiba ada masa tu, dia contohlah ada 200 batu. 200 batu dia kena susun supaya nak jadikan dinding. Tiba-tiba ada dua tu dia tersengit. Dia tersengit lah, maknanya tak sama. Dia tak sama susunan dia. Tiba-tiba datanglah bos tu, datanglah orang owner yang bangunan tu tanya, "Kenapa kamu mengeluh?" Macam mana saya tak mengeluh? Yang lain semua elok. 198 batu lain tu semua elok. Tetapi dua batu tu tersengit. Betul orang yang owner tu kata apa? Tak apa. Cuba kamu tengok yang lagi 198 tu. Masih lagi elok kan? Kenapa kamu nak tengok lagi dua tu? Macam tu kita. Kadang-kadang kita sibuk tengok kelemahan kita. Kita sibuk tengok apa yang kita rasa macam, kenapa aku tak dapat ni? Kenapa aku tak dapat ni? Kenapa aku itu? Kenapa aku ini? Ni saya cakap diri saya lah. Kenapa aku ini? Kenapa aku itu? Orang lain semua dapat ini. Aku tak dapat ini. Tetapi cuba kita tengok nikmat-nikmat lain yang kita dapat. Misal lah, orang lain kan macam sekarang ni dapat travel, dapat pergi jalan-jalan dengan keluarga. Tapi kita pagi-pagi ni kita ada depan laptop, kita ada depan komputer, dengar apa yang disampaikan. Ini adalah nikmat. Setiap orang tu dapat nikmat-nikmat yang berbeza. Tetapi kita sendiri sebagai hamba yang kita kena tahu apa sebenarnya nikmat yang Allah beri kepada kita. Okey? Okey. Tua-tua ni tak lena tidur dah, masya-Allah. Allah terkeluar nota. Tak lena tidur dah, masya-Allah. Mudah-mudahan umi-umi abi semua ni saya tahu ni ramai di dalam ni yang masih masih orang apa kuat semangatnya bangun di sepertiga malam kan. Doa jugalah buat sahabat-sahabat lain. Terutama sekali doalah buat saya, semoga sentiasa dapatlah menjadi ikut contohi apa yang umi abi buat sekarang. Okey? Okey. Okey, kita nak pergi panjang, jom kita masuk ke sini, hikmah penurunan. Okey, sebab kita pun jam pun dah menunjuk pukul 9.48. Okey, jom semua tengok dekat hikmah penurunan. Okey, hikmah penurunan dalam surah Al-A'la, surah Al-A'la ini tentang kekuasaan Allah yang Maha Mengetahui. Maknanya Allah mengetahui dalam setiap hal-hal yang berlaku. Maknanya Allah tahu apa yang kita buat. Maknanya malam tu apa yang kita buat, surah Al-A'la kan, malam demi malam. So apa yang kita buat malam tu hanya Allah yang tahu apa yang kita buat. Apa yang kita buat pada malam tu Allah sahaja yang tahu. Mungkin dalam gelap gelita kita boleh buat macam-macam. Kita tahu semua masa tu semua orang dah lenyap tidur. Tetapi apa sahaja yang kita buat hanya hubungan kita dengan Allah, Allah yang tahu. So malam. So nak tunjuk kekuasaan Allah yang Maha Mengetahui. Maknanya Allah tahu setiap masa. Maknanya Allah jadikan malam dan juga siang. Ayat pertama dan kedua. Malam yang kedua, ayat kedua menceritakan tentang siang. So malam dan siang tu Allah sahaja yang mengetahui apa yang kita kerjakan pada di malam hari dan juga di siang hari. Di siang hari. Waalaikumsalam. Belajar letih duduk depan laptop ni relax je boleh ngetih. Masya Allah. Macam macam pantun. Berjalan letih duduk depan laptop relax-relax je boleh ngetih. Boleh ngetih ya. Ngetih elok-elok. Ngetih tu elok-elok. Jangan sampai tertumpah pula.
teh ke kopi ke kan dekat kita punya komputer, nanti habis padam. Nanti tiba komen, "Cik Elmi tak nampak muka." Rupanya apa, tertumpah kopi, sreg gurauan gurau. So, Waalaikumsalam Makcik Ros, Waalaikumsalam Umi Ros, Waalaikumsalam. Okey, so kita tengok tadi kekuasaan Allah Maha Mengetahui dan juga hikmah penurunan ni, adalah tentang mesej surah hampir sama dengan surah Asy-Syam insya-Allah. Yang ni kita akan bahaskan mungkin nanti kan macam Cik Irfan kata ada kan kita ada slot lagi satu iaitu slot refleksi. InsyaAllah saya akan terangkan tentang ni. Pastikan Umi Abi ada tau dalam slot tersebut. Siapa yang berkesempatan, nak luangkan masa bolehlah sertai nanti. So, mesej surah hampir sama dengan surah Asy-Syams. So nanti Umi Abi, boleh buka surah Asy-Syams, boleh tengok apa yang berkaitan dia. Macam ayat pertama, tentang apa, kita boleh semak surah Asy-Syams ni menceritakan tentang apa, okey? Alhamdulillah. So, jom kita tengok. Setakat atas ni jelas saya terangkan secara gitu? Jelas Umi Abi? Jelas nanti boleh komen bawah. Boleh tulis kat bawah. Surah ni mengajak kita manusia semua menunaikan solat malam walaupun 2 rakaat. Betul. Nampak lebih advance ni. Bagus tu saya kata ramai sangat orang yang lebih advance ialah sebab dalam ni saya rasa masya-Allah orang-orang ni hebat. So itulah kita kena cakap apa pun yang ada orang sekeliling kita, kita kena manfaatkan. Kita jangan rasa diri kita je bagus. Sebenarnya ada orang lain yang lebih bagus daripada kita. So macam ni nampak. Umi Nora, banyaklah bukan Umi Nora je, semua yang saya hadir daripada hari ni masya-Allah, semuanya mumtaz. So hari ni saya bagi kat semua mumtaz. Mumtaz maknanya cermelang, tahap tertinggi, mumtaz. So alhamdulillah, kita tengok juga hikmah yang penurunan. Kita tengok juga hikmah penurunan. Yang ini kita cerita orang kata apa? Cerita lebih sikit. Kat sini Umi Abi kena tengok-tengok, kena dengar story Mori. Story Mori, apa story Mori Encik Elmi? Maknanya cerita yang saya nak ceritakan hari inilah. Okey, jom kita tengok. Kita kena tengok juga rujukan. Kadang-kadang kita manusia ni kan lupa kan. So jom kita tengok dekat hikmah penurunan. Apa yang dimaksudkan dengan pemilik pohon kurma mempunyai pohon menjulur. Apa ni maksudnya kan? So kita tengok dalam hikmah penurunan surah ni juga, yang ini nak sampaikan ada kisah kan dalam surah ni. Mengisahkan tentang dalam satu riwayat, orang nak mengatakan dalam satu riwayat dia mengatakan dikemukakan bahawa seorang pemilik pohon kurma, iaitu tamar kan buah kurma. Dalam satu riwayat dan menyatakan dikemukakan Allahumma salli Muhammad, bahawa seorang pemilik pohon kurma mempunyai pohon yang mayangnya menjulur ke rumah jirannya. Tahu tak mayang tu apa? Kalau tak tahu jom saya boleh tak buka kat sini? Saya ada semalam saya ambil gambar tu. Kejap ya. Saya tengok, kalau ada saya cuba paparkan kepada Umi Abi. Saya rasa ada ni, jap, Cloud Drive ke online? Mana ya? Saya rasa macam dah hilang pula dia. Tak apalah. Saya rasa Umi Abi faham je kan mayang tu. Mayang tu maknanya yang macam berjalur kan. Maknanya kurma tu contohlah ni, saya nak lukis pun tulisan saya agak buruk sikit. Contohlah ini batang kurma, ni ibarat macam ni kurma. Inilah orang kata inilah mayang. Mayangnya maknanya berjuntai ke rumah. Rumah jiran dia. Ni rumah, maaf ya saya lukis. Ya Allah. Contohlah, inilah mayang, ni kurma ni kan, pokok kurma. Dia punya mayang ni, kurma-kurma ni dah termasuk di dalam rumah jiran tersebut. Macam mayang kelapa. Betul lah, alhamdulillah. Nasib Umi Nora faham. Macam kau kat kelapa tu kan. Macam tu lah menjuntai. Siapa yang pernah pergi umrah, buat haji tu kan. Siapa yang selalu pergi ladang kurma tu dah tahulah kot macam mana mayang tu kan. Mayang tu faham kan? Ataupun tak pernah tu, kita bayangkan macam pokok kelapa. Macam pokok kelapa kan berjuntai kan, pokok kelapa. Pokok kelapa yang dia punya ni, yang dia punya daun tu kan berjuntai macam ni kan. Ini nak kata inilah mayangnya. Macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah. Inilah yang masuk ke rumah jirannya. So kat rumah jiran tersebut mempunyai tangkai buah kurma berangkai-rangkai. Ya, masya-Allah, betul. Terima kasih Umi Lina Mos Johari. Terima kasih. Betul, tangkai buah. Faham kan? Macam tu, alhamdulillah. Mumtaz. Bagus. Macam itulah saya nak katakan. Dia masuk ke jiran sebelah tu. Maknanya owner kurma tu
dia punya kurma yang mayang tu masuk dekat rumah jiran dia. Rumah jiran tu adalah dekat rumah jiran tersebut mempunyai anak yang ramai. Jiran dia yang jiran sebelah tu lah, anak orang tu ramai. So, mempunyai anak yang ramai. Lepas tu nak tahu juga, jadikan kisah setiap kali memetik buah kurma tersebut, pemilik yang kurma ni akan memetik apa? Memetik dari rumah jirannya. Maknanya orang owner kurma tu pergi ke rumah jiran dia untuk kutip yang mayang kurma tu. Nampak tak? Dia sanggup kutip sebab dia apa? Dia takut orang jiran tu ambil. So dia akan memetik dari rumah jirannya dan apabila ada kurma yang terjatuh dekat rumah jiran tu, dipungut oleh anak-anak yang ramai tadi. Yelah macam kita kan, mungkin budak-budak kan, kalau dah terjatuh buah rambutan dekat rumah dia, mesti dia kutip, dia makan. Macam ni jugalah, jiran yang owner kurma tu dah termasuk kurma tu, dia jatuh. So, anak-anak yang ramai tu kutip buah kurma tu dan apa, dipungut oleh anak-anak tersebut. Akan tetapi owner ataupun tuan yang punya kurma ni, dia akan apa, dia akan segera pergi ke rumah orang tu, rumah jiran tersebut dan merampas. Merampas merampas apa? Merampas dari anak-anak tersebut. Masya Allah, kan? Bayangkan kalau kita sendiri, kita ada pokok kurma, kita ada pokok rambutan lah kan, nak kata kurma, kita ada kurma tu boleh bertumbuh, tapi rasanya kita takkanlah sampai mayang-mayang macam dekat, orang kata apa, dekat yang Arab tu kan. Cuba bayang kita ada kurma, ada rambutan, rambutan kita termasuk jiran sebelah kita ada ramai-ramai anak. Tiba-tiba anak jiran tu ambil. Sanggup tak? Wallahualam kan. Wallahualam lah. Mungkin mudah-mudahan tidaklah ada di antara kita. Masuk dan kita sanggup pergi ambil rampas daripada mulut-mulut anak orang jiran kita. Sanggup tak? Tak sanggup kan? Tetapi owner kepada kurma ni, dia sanggup petik kurma tu daripada rumah jiran tu. Macam kita mungkinlah halal lah halal. Nantaklah kan kurma, pokok rambutan ni dah termasuk rumah sebelah kan. Kita beritahu kat orang sebelah. Misal lah, si Fulan, nanti rambutan tu dah berbuah, masuk rumah kamu kan. Kamu ambil lah, bagi anak-anak makan. Nanti ada cucu-cucu nak datang, ambil lah. Ambil, bagi je. Kalau jatuh tu ambil je, jangan malu yang segan. Halal, halal. Selalu kan kalau siapa yang pergi umrah kan, selalu macam tu kan, kalau kita nak makan kurma, halal, halal. Halal, haram, halal, haram. So, kalau halal, kita makan lah. So, tetapi tak juga macam owner yang dalam riwayat ni. Dia sanggup petik kurma tu daripada rumah sebelah, memang itu kurma dia. Tetapi kalau kita ada hati perut, kita kalau bersifat ihsan terhadap manusia, kita mesti rasa macam tak apalah, halal, ambil lah, ambil lah. Kita sanggup ke nak pergi ambil kat rumah sebelah? Macam tuan owner kurma dalam riwayat ni, dia sanggup pergi ke rumah jiran dia, lalu dia petik sendiri dan jika ada kurma yang jatuh dekat bawah tu, dia sanggup ambil ataupun dia rampas daripada mulut ataupun daripada genggaman anak-anak tersebut. Mayang tu yang belum jadi buah lagi. Yang belum jadi buah maknanya yang rangkai itulah kan. Kedekutnya owner tu. Betul. So bila jadi macam tu, dia akan ambil dia sanggup apa yang kurma tu, anak-anak tu dah masuk dalam kurma tu dalam mulut. Owner ni sanggup masuk ke dalam mulut, dipaksa untuk mengeluarnya. Maknanya kan bila dah masuk kurma dalam mulut budak tu, owner kurma ni dia suruh budak tu keluarkan kurma tu daripada mulut dia. Kita nampak kan dia kat sini sifat bakhil kan. Bakhil bin kedekut. Bakhil bin kedekut, betul. So, oleh itu, sebelas kita dah tahu daripada situ, bila kita tengok orang yang sudah masuk ke dalam mulut dari anak-anak tu, malahan jika ada yang masuk mulut, dia suruh keluarkan. Dia paksa keluarkan juga daripada mulut tu. Misal lah, macam si Fulan ni mengatakan, "Hei kamu, keluar kurma tu daripada mulut kamu. Jangan kau makan kurma yang aku tanam." Lebih kurang macam tu. Owner kurma ni memarahi anak-anak jiran tersebut. Dia paksa keluarkan kurma tu daripada mulut kamu. Jangan sesekali kamu ambil kurma yang aku tanam ni, yang jatuh dekat rumah kamu ni, kamu masuk dalam mulut. Dia memaksa. Maknanya desakkan. Maknanya dia desak anak tersebut untuk keluarkan kurma yang ada dalam mulut tu. Allahu Akbar. Kalau kita lah, kita sanggup ke anak jiran tu kita nak marah? Kau keluar sekarang rambutan tu. Kenapa kau makan rambutan aku? Kau ingat murah ke ni, aku beli kat Kelantan ni, tahu tak rambutan apa ni? Rambutan Cik Wan Kembang semua. Macam tu. Wa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidaklah ada dalam
sifat tersebut, jangan jadi macam tersebut, jangan jadi orang tersebut. So kita tengok lagi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya, sebelum Rasulullah bersabda, jiran yang mempunyai anak ramai tu orang fakir, orang yang jiran tu adalah fakir miskin. Orang fakir tersebut mengadukan perkara ni kepada siapa? Kepada Rasulullah, dan Rasulullah berjanji untuk menyelesaikan masalah ni. Kemudian Rasulullah pun bertemu dengan owner kurma ni, pemilik kurma ni, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? "Berikanlah kepadaku pohon kurma yang mayangnya menjulur ke rumah si fulan, dan sebagai gantinya engkau akan diberikan pohon apa? Pohon kurma di syurga." Ini Rasulullah bersabda kepada owner kurma tersebut. Lalu pemilik pohon kurma tu berkata apa? Hanya itu, Allah, tangan saya dah bergerak. Dia kata apa? "Hanya itu tawaran yang Tuhan nak beri pada saya?" Owner kurma tu berkata macam tu kat Rasulullah. "Hanya itu tawaran yang Tuhan nak beri kepada saya?" Nampak tak? Punya angkuhnya percakapan beliau. Lalu, lepas tu lalu, tuan tu kata tadi kan, hanya itu tawaran Tuhan? Sesungguhnya aku mempunyai banyak pohon kurma, dan pohon kurma yang diminta itu paling baik buahnya. Kemudian pemilik pohon kurma itu pun pergi. Nampak tak? Bila Rasulullah kata, berikanlah kepadaku pohon kurma yang maya menjulur ke rumah si fulan. Maknanya, Rasulullah nak yang mayangnya berjuntai ke rumah si fakir tu. Tetapi dia kata itulah buah yang paling terbaik. Dia tak nak bagi. Lalu, kemudian pembicaraan di atas Nabi dan pemilik kurma itu didengari oleh apa? Oleh seorang dermawan. Lalu dia datang menghadap Nabi dan berkata apa? Dermawan ni datang menghadap Nabi sebab dia dengar kan, percakapan Nabi Muhammad dan juga orang yang kedekut ni. Dia mengata apa? "Apakah tawaran tuan itu berlaku juga bagiku?" Dermawan yang berkata, "Jika pohon kurma itu telah menjadi milikku." Rasulullah menjawab ya. Rasulullah menjawab ya kepada dermawan ni. Dermawan ni orang lain lah. Orang yang mendengar cerita daripada owner kurma ni dengan Rasulullah. Tadi kan owner kurma tu kata tak boleh nak, Rasulullah tak layak untuk dapat kurma tu kan. So dermawan ni pun dengar, adakah tawaran yang diberikan pohon kurma di syurga tu akan dapat kepada dermawan ni kata. Dan dermawan ni pun kata, Rasulullah berkata kepada dermawan ni, "Ya, pohon kurma di syurga akan dapat juga kepada kau jika engkau buat sebegitu." Lalu, maka pergilah dermawan ni pergilah jumpa pemilik kurma tersebut. Pemilik pohon kurma itu berkata, "Apakah engkau," maknanya kan, pemilik pohon kurma tadi berkata, "Apakah engkau tahu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikan pohon kurma di syurga sebagai ganti kepada pohon kurma yang mayangnya yang menjulur ke rumah jiranku? Sesungguhnya aku telah apa? Ini yang tu katalah, aku telah mencatat tawarannya. Akan tetapi aku mendapati bahawa pohon kurma tersebut mempunyai buah yang mengagumkan. Padahal aku mempunyai banyak pohon kurma dan tidak ada satu pun yang selebat itu." Nampak tak? Ini apa yang dikatakan kepada si fulan ni lah, yang orang kedekut ni berkata kepada dermawan tu lah kan. Dia kata, "Sesungguhnya aku telah mencatat." Dia dah tahu dah. Rasulullah kata, kalau kau bagi pohon kurma yang masuk ke rumah jiran tadi, Rasulullah akan menggantikan pohon kurma yang terbaik di syurga. So dia dah tahu dah. Tetapi dia berkeras sebab dia tahu kurma tu yang terbaik. Kurma tu yang sedap. Nampak tak? So dermawan tu berkatalah dermawan itu, "Apakah engkau mahu menjualnya?" Adakah dia nak jual kurma yang masuk ke rumah si fulan tu? Lalu dia menjawab, "Tidak, kecuali apabila ada orang yang sanggup memenuhi keinginanku. Akan tetapi pasti tidak ada yang sanggup." So dermawan tu bertanya lagi. Dermawan itu berkata lagi, "Berapakah yang engkau inginkan?" Dia menjawab, "Aku inginkan 40 pohon kurma." Dermawan itu terdiam seketika lalu berkata lagi, "Engkau meminta yang bukan-bukan. Baik, aku akan berikan 40 pohon kurma kepadamu, dan aku meminta saksi jika engkau benar-benar mahu menukarnya." Kemudian dia memanggil sahabat-sahabatnya untuk menyaksikan penukaran tersebut. Maknanya, dia tukar, dermawan tu tukar 40 pohon kurma dengan si kedekut ni.
Sebab dermawan ni tahu ganjaran yang diberikan Rasulullah tu sangat-sangat bermakna. Siapa yang tak nak bila tiba-tiba kan kalau Rasulullah hadirkan bersama kita, tiba-tiba Rasulullah bertanya kepada kita kan, contohlah kita ni misal si fulan ni kedekut. Berilah rambutan tu kepada anak jiran kamu. Tetapi jiran tu kata, tak boleh. Rambutan ni anak cucu saya nak makan. Anak-anak saya daripada UK, Amsterdam nak balik nanti nak makan. Nak buat apa bagi ke orang sebelah. Misal. Jadi nanti Rasulullah akan kata apa? Misal ni contoh Tiba misal lah Rasulullah bersama kita. Tiba Rasulullah kata apa? Nanti ada pohon rambutan yang lebih baik di syurga menanti kamu. Tetapi dia berkeras. Agak-agak rugi tak? Nampak tak? Ini antara kerugian. Antara dua orang yang rugi. Pertama, orang yang tamak dengan harta yang dia ada. Yang kedua, dermawan tu. Yang dia sanggup bergadai apa yang dia ada demi mendapatkan kebaikannya di syurga kelak. Masya Allah. Lalu kita terus kepada tadi, dia panggil sahabat-sahabat dia untuk menengok, menyaksikan pertukaran tersebut. Selepas itu, dermawan tersebut datang menghadap apa? Menghadap Rasulullah dan berkata, Ya Rasulullah, pohon kurma itu telah menjadi milikku dan aku akan serahkan kepada Tuhan. Maka berangkatlah Rasulullah menuju ke rumah orang fakir tersebut dan bersabda, ambillah pohon kurma itu untukmu dan keluargamu. Maka turunlah penurunan ayat ini iaitu surah Al-Lail ayat 1 hingga 21 adalah untuk membezakan kedudukan dan akibat bagi orang yang bakhir. Tadi ada orang tulis bakhir. Bakhir dan orang yang dermawan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan perawi lain dari Al-Hakam bin Aban dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Menurut Ibnu Katsir, hadis ini adalah gharib. So kita boleh nampak kat sini perbezaan yang kita boleh ambil dari surah Al-Lail, iaitu dalam surah Al-Lail ni nak menceritakan orang-orang yang ada dua membezakan kedudukan dan akibat bagi orang yang bakhil dan orang yang dermawan. Orang yang bakhil dia akan dapat apa? Dia akan dapatlah benda-benda yang sia-sia. Dia akan dapat duniawi je. Dia seronoklah dapat 40 kurma tu kan. Tetapi apa yang disampaikan Rasulullah untuk mendapat buah kurma di syurga tu tak dapat. Tetapi dermawan ni dia sanggup, sebab bila dia dengar, bila dia dermawan, maknanya dia orang yang baik, dermawan. Dia sanggup memberikan 40 kurma kepada si fulan, kepada yang kedekut tu, kepada yang bakhir tu, untuk mendapatkan nikmat yang selama-lamanya di syurga Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang dermawan tu. Kita janganlah jadi orang yang bakhir. Jadi orang yang bakhir ni sia-sia sahaja. Okay. So jom kita bercepatkan. Saya ni dah 10-7 minit. Banyak benda hari kena buat. So kita tengok seterusnya. Memuji tindakan Abu Bakar. Ni kita baca sekali imbas. Dalam riwayat lain juga mengatakan ada kemungkinan bahawa Abu Bakar telah membebaskan 7 orang hamba yang diseksa oleh pemiliknya kerana hamba-hamba itu beriman kepada Allah. Maksudnya hamba tu beriman kepada Allah tetapi dia punya pemiliknya mengurung mereka, dan tetapi Abu Bakar ni yang membebaskan 7 tahanan tersebut. So maka turunlah surah Al-Lail ini juga daripada ayat 17 hingga 21. Nanti boleh tengok. Adalah berhubung dengan peristiwa tersebut sebagai janji Allah kepada hamba-hambanya yang dermawan dan menginfakkan hartanya ke jalan Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Uhwa. Dari riwayat lain ada dikemukakan bahawa Abu Quhafah, bapa kepada saudara Abu Bakar, berkata, aku melihat engkau memerdekakan hamba-hamba yang lemah. Sekiranya engkau memerdekakan hamba-hamba yang kuat, pasti mereka akan membelamu dan mempertahankanmu. Hai anakku, Abu Bakar menjawab, wahai bapaku, aku mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Maka turunlah ayat-ayat surah Al-Lail daripada ayat 5 sehingga 21 berkenaan dengan kisah Abu Bakar. Nanti Umi Abi boleh semak ya. So ini nak tunjuk surah Al-Lail ni nak menceritakan tentang orang yang bakhil dan juga dermawan. Okey. Jom kita tengok kepada nama surah. Nama surah ni kita cerita sekali imbas. Ini kita nak mudah faham. Al-Lail yang bermaksud, Al-Lail ni maksud malam. Kan? Kalau kita tahu kan, malam-malam kalau nak sebut solat malam bahasa Arab, Lailan Sa'idah. Lailan Sa'idah, solat malam, Lailan Sa'idah. Lail. Ni Lail, maksud malam. So malam-malam nanti kat dalam grup bolehlah cakap kan.
Laila Sa'idah sahabat, selamat malam sahabat, macam tu. So itu menurut sudut bahasa, al-lay, ya maksud malam. Maaf, laili maksud malam. So menurut Ibnul Manzur ni, saya tersilap ni, tak tukar. Ni surah Al-A'la. Saya tersilap yang kat sini, nanti boleh betulkan. Nanti boleh betulkan. Cik Helmi tak tengoklah tu. Itulah saya kata. Jangan dibuat main, buat nota ni kan. So saya minta maaf. Saya tak perasan, saya tersilap dekat sini. Saya baru perasan. Cik Helmi apa ni Cik Helmi? Macam mana boleh silap ni ya? So ini tersilap. Yang ni jangan jangan tengok tau. Saya tersilap. Saya rasa saya tukar. Mungkin tersilap bagi. Tak apa. So kat sini nak masuk dari sudut konteks surah. Surah ini dimulakan dengan Allah SWT bersumpah dengan malam al-lay yang gelap gelita. Wa ilai. Dalam surah al-lay lah. Yang ini jangan tengok. Yang ni silap. InsyaAllah nanti kalau saya akan cuba betulkan. Yang ni nanti saya betulkan. Saya akan betulkan. Saya akan bagi semula tau nota yang baru dalam grup. InsyaAllah selewatnya hari ni. Untuk saya betul yang bahagian ni je. Saya akan betulkan bahagian ni. Saya akan betulkan. Okey. Saya akan betulkan. InsyaAllah hari ni saya cuba bagi ni saya akan betulkan. Nanti Umi Abi boleh semak semula. Yang ni dah betul. Yang ni saya silap. Yang ni salah. Salah. Jangan tengok ya. Yang ni salah. Ni patutnya surah Al-A'la. Saya silap. Okay. Ni kita potong. Kita potong. Nanti potong dekat nota. Betulkan dalam nota ya. Nanti saya betulkan tau. Nanti saya betulkan. Okey. Kita nak cuba cepatkan. Ini saya tak bahaskan. Nanti kita cuba masuk dalam nota. Nanti ini tak apa. Yang ini dia tak ada pembahasan. Ini just nak maklumkan nama surah je. Ini tak ada pembahasan. So mudah untuk kita baca je. Jom kita tengok. Awalan dan akhiran surah. So awalan surah dia terbahagi pada dua. Awalan surah kalau kita tengok daripada ayat pertama ataupun kita tengok dari permulaan surah, menceritakan tentang kegelapan malam sehingga tidak kelihatan. Dan bermaksud kita nak tahu apa yang dimaksudkan dengan kegelapan malam sehingga tidak kelihatan ni nak disebutkan tentang kegelapan malam sehingga tidak kelihatan apa yang berlaku kerana mata manusia tidak mampu melihat apa-apa di sebalik sesuatu yang tertutup. Maknanya malam, apa-apa yang berlaku pada malam hari tu, manusia tak akan dapat nampak. Melainkan Allah SWT. Itulah tadi kan Umi Nora dia kata, itulah dia berkait dengan Allah suruh kita bangun di sepertiga malam. Iaitu untuk bertahajud kepada Allah. Di mana orang-orang tak akan nampak apa yang kita buat pada malam hari. Kecuali Allah tahu apa hati kita ataupun apa yang kita kerjakan daripada malam hari. Okey. Itu adalah awalan surah yang pertama. Kita tengok juga awalan surah. Dia ada dua konsep iaitu peralihan waktu malam kepada siang. Bila kita dah masuk malam, dalam awal surah juga ada menyebutkan siang. Kita tengok ni dalam siang tu dalam surah ayat yang kedua kan. Menceritakan pada bahagian siang. So nak bagi tahu kat sini peralihan waktu malam ayat pertama kepada waktu siang. Iaitu daripada tidur mati kepada jaga. Bagaimana disebutkan dalam doa bangun kan. Bila bangun tidur kita baca doa. Bila Allah dah malam tu kita tidur sebenarnya kita dimatikan seketika tau sebenarnya. So itulah sangat-sangat pentingnya malam tu kita apa? Kita banyakkan perkara-perkara yang baik. Maknanya malam ni itulah digalakkan sebelum tidur kita berwuduk. Sebelum tidur ni sangat-sangat digalakkan berwuduk. Berwuduk. Tak kisahlah. Mungkin nanti orang tanya. Cik Irfan pula. Cik Ilmi. Nanti dah berwuduk. Tiba-tiba malam nanti terbatal ke? Tak apa. Yang penting kita berwuduk. Yang penting sebelum tidur tu berwuduk. Kita jangan fikir selepas tidur tu apa jadi. Yang penting berwuduk dulu sebelum kita tidur. Okey, jelas. So kita tengok juga akhiran surah ni menceritakan tentang golongan orang bertakwa yang menginfakkan harta. Macam tadi kan. Macam dermawan tadi menginfakkan harta. So manusia yang berpuas hati dan reda dengan pemberian Tuhannya. Macam Abu Bakar tadi. Maknanya dia reda dengan apa pemberian Allah. Sebab dia membebaskan tawanan 7 orang tu kan. So sama juga dengan dermawan tadi. Bila dia dah memberikan 40 pohon kurma kepada yang kedekut tadi berakhir tu, dia mendapatkan kebaikan di syurga, iaitu dapat pohon kurma di syurga. Macam tu, jelas?
Sebelum tidur disunatkan berwuduk. Betul. Disunatkan berwuduk sebelum tidur. Apa nak jadi selepas tidur tu lain cerita, okey? Okey, kita dah sampai ke pengakhiran kita. Maaf ya hari ni saya cepatkan sedikit. Okey, nanti kalau ada kurang jelas insya-Allah boleh je ajukan soalan di WhatsApp insya-Allah. Okey, berwuduk tu ada malaikat yang jaga kita sampai pagi. Kita tak mimpi ngeri. Betul insya-Allah. Okey, jom kita tengok hubung kait dengan surah surah apa? Surah Al-Fatihah. So surah Al-Fatihah ni berkait dengan surah Al-Fatihah ayat yang ke berapa ni? Ayat yang ke-6. Maaf yang keempat iaitu Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. So kita tengok dulu. Tema utama surah Al-Lail ni nak ceritakan usaha setiap manusia berbeza-beza, maka balasan juga berbeza-beza. Ini yang kita nampak tadi dalam surah Al-A'la, bila mana kita baik, kita dibalas baik. Bila kita buat baik, kita dibalas baik. Kita nampak tak tadi? Macam mana? Macam orang yang dermawan tadi. Kita tengok tadi, dermawan tadi. Dermawan yang sanggup memberikan 40 kepada PMC Helmi kan, PMC Helmi menjawabnya. Betul betul. Ni dermawan tadi. Tengok baiknya hati dia, murahnya hati dia, maka dia punya usaha dia apa? Dia sanggup pergi beli kurma yang terjuntai yang masuk ke rumah fakir miskin tu untuk berikan kepada fakir miskin tu, lalu dia dapat lalu Rasulullah menjanjikan akan dapat pohon kurma yang terbaik di syurga. Nampak tak? Itulah usaha setiap manusia berbeza. Macam ya masam pula macam macam kita tengok kat sini dalam kita tengok kat sini kepada dalam kita tengok kat sini juga di mana orang, kalau kita usaha kita dalam nak buat satu perkara kebaikan, kita nak usaha kita sedikit, dapatlah sedikit. Tetapi bila kita tengok macam tadi, usaha untuk orang tu menyampaikan segala-segala perkara yang tak sepatutnya, dia kedekut, akhirnya dia dapat apa? Dia dapat murka Allah je kan, nampak tak? Usaha dia sia-sia, maknanya dia dah tanam pokok tu banyak-banyak sekalipun, tetapi buah tu hanya satu je. Tetapi bila dia kedekut, bila dia tak share ataupun dia bakhil, dia tak nak bagi kepada fakir miskin tu, so usaha dia untuk tanam tu macam sia-sia. Maknanya dia dapat, okey memang dia nampak buah sedap, tetapi tiada orang apa-apa, tiada apa-apa yang dapat menyenangkan hatinya. Tetapi dermawan tersebut sanggup membeli kurma tersebut, dan usaha dia tu dibalas oleh Allah. Dibalas oleh Allah dengan apa yang disabdakan Rasulullah tadilah, akan menjanjikan pohon kurma yang terbaik di syurga. Macam tu. So itu untuk surah Al-Alaq. Surah Al-Lail. Kelekut. Kedekut. Kedekut. So bila kita dah tengok dalam surah Al-Lail ni, bila kita dikatakan kita ni jangan orang kata apa, janganlah kedekut, kita ni perlulah menginfakkan harta kita ke jalan Allah. Maknanya kita menjadilah sentiasa orang yang orang kata apa, yang sentiasa memberi kebaikan kepada orang. So kita nak kata juga, maknanya dalam sifat manusia ni berbeza-beza. Perbuatan manusia ni berbeza. Ada yang orang suka memberi manfaat, ada orang yang suka memberi mudarat pada diri orang lain, ada yang suka ikhlas dan sucikan diri, ada yang riak dan mengharapkan balasan manusia. Macam tadi kita tengok yang dia kedekut, bakhil. So ada orang-orang yang memberi dan bertakwa serta membenarkan dan mensyai'kan apa-apa kebajikan, maka kami akan memudahkan untuk orang tersebut. Maknanya setiap usaha tu berbeza-beza. Maka kalau Allah Allah juga dah menyampaikan dalam surah Al-Lail dalam ayat 5 sampai ayat 11, Allah berkata, Allah menerangkan bagaimana seorang orang yang memperbuat macam-macam perbuatan itu, serta diterangnya bagaimana akibat tiap-tiap perbuatan baik dan mulia, dan bagaimana akibat tiap-tiap perbuatan derhaka dan tidak patut. Maknanya Allah dah cerita dalam surah Al-Lail ni dalam ayat 5 dan 11, bila orang tu buat baik ada balasannya. Bila orang tu buat perkara yang tak sebaiknya, ada juga balasannya. Itulah dalam ni tema ni mengatakan usaha setiap manusia berbeza-beza. Kalau usaha dia sia-sia, dia dapat perkara yang sia-sia. Kalau dia usaha sungguh-sungguh, dapatlah kebaikan yang Allah berikan. So contoh orang-orang itu memberi, dia memberikan hak-hak Allah yang ada padanya seberapa kuasa dan sesanggupannya. Macam tadi dermawan tadi sanggup dia infakkan dia punya
harta untuk beri kepada fakir miskin tersebut. Dia memberikan harta pada jalan Allah macam Abu Bakar melepaskan 7 tahanan tadi. So dia memberikan pemikiran yang baik kepada orang, itu juga usaha setiap manusia berbeza-beza. So kalau kita beri perkara yang baik kepada orang, kita dapatlah pembalasan yang baik. Kalau kita beri kemudaratan kepada orang, kita dapatlah perkara yang mudarat di kemudian hari. Itulah orang kata berkait dengan pengakhiran surah Al-Fatihah. Iaitu maaf, ini pun bukan pengakhiran. Maknanya surah ke-8. Banyak saya silap, saya tak perasan. Yang ni pun kita potong. Potong ya. Jangan tengok. Pengakhiran tu bukan. Maliki Yaumiddin ni surah yang keempat. Belum akhir lagi. Nanti orang cakap Encik Elmi ni mana Encik Elmi dapat? Ni silap. Saya silap. Mohon maaf tau. Saya mungkin nak cepat bagi semalam sampai saya tak tengok. Saya rasa macam dah betul lah. Tu orang kata kan kita rasa kita dah perfect sangat. Sebenarnya kita banyak kurang. InsyaAllah lepas ni saya akan lebih jaga-jaga. So apa nak dikatakan berkait dengan surah Fatihah ni Maliki Yaumiddin, iaitu bermaksud yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, iaitu hari akhirat. Maknanya ayat ni boleh dibaca Maliki dengan panjang ma, dan boleh dengan Malik dengan pendeknya ma. So kita nak tengok yang pertama, erti yang memiliki ni apa? Memiliki iaitu mempunyai. Hari pembalasan itu tidak seorang jua pun yang berhak tentang hari tersebut. Maknanya tak ada siapa yang nak tak boleh tentang. Maknanya ada hari akhirat, ada hari pembalasan, adalah. Tak boleh kita nak kata, tak boleh, aku tak nak, aku nak terlepas daripada hari pembalasan. Tak boleh. So itulah tadi dalam surah Al-Lain dah mengatakan, usaha setiap manusia berbeza-beza. Maknanya bila kita berusaha untuk mendapat redha Allah, kita akan mudah. Mudah di mana? Kita akan mudah di akhir akhirat. Okey? So yang kedua, artinya yang berkuasa pada hari itu tidak ada seorang jua pun yang berkuasa pada hari pembalasan sekalipun hanya sedikit. Di hari pembalasan itu segala-galanya di tangan Allah. Sebagai diterangkan Allah pada surah itulah dalam surah akhir Al-Infitar. So bila hari pembalasan tu tak ada siapa pun yang terlepas. So mudah-mudahan orang kata apa yang kita buat ni kita naklah yang terbaik. Maknanya usaha kita ni usahalah yang usaha yang baik. Jangan usaha yang tak boleh nak tolak dan undur. Wajib kena pembalasan betul. So bila kita tengok daripada tema soalan ni, usaha kita berbeza-beza. Maknanya kalau usaha kita baik, usaha kita ni membawa keberkatan dalam diri, insya-Allah balasannya pun baik. Kalau kita punya usaha kita buat benda-benda yang sia-sia, balasan juga berbeza. Maknanya balasannya pun akan sia-sialah buat kita. So mudah-mudahan orang kata dengan penyampaian saya pada hari ini, maaf kalau terlaju, maaf nota yang kurang kurang ni, saya mohon maaf. Nanti saya cuba betulkan. Saya lewat-lewatnya saya akan bagi hari ini untuk betulkan yang tadi, yang ini. Saya akan betulkan ini dengan nak betulkan yang tulisan di bawah ni. Okey, nanti saya akan update dalam grup. Siapa yang belum masuk lagi grup nota refleksi, boleh klik link yang kami sediakan di atas. Okey. Sebelum kita akhirkan kita punya apa orang kata apa, live kita hari ni, saya nak komen tak komen, hari ni macam mana, okey ke macam pening ke saya cakap. Kalau pening nanti boleh ajukan soalan, insyaAllah saya akan balas di WhatsApp dan sebagainya, insyaAllah. So sebelum kita tutup, saya nak ingatkan kepada Umi Abi semua, kita punya apa, kita punya event lah, kita punya perkara-perkara yang seperti biasalah. Macam kat atas ni, jom kenal surah Road to Ramadan. Kita dah selesai. Refleksi 101 selesai, surah Al-A'la selesai, surah Asy-Syarr selesai, surah Al-Lail hari ni selesai, surah At-Tin pada esok hari. Esok hari bersama Encik Irfan. Jangan lupa esok bersama Encik Irfan 9 pagi di Facebook Izin Ngaji macam ni juga. 9 pagi insya-Allah. Nanti nak nota boleh masuk dalam grup nota refleksi. Klik je link nanti insya-Allah. Tim kami akan sediakan link dekat bawah. Nota refleksi tu klik je, dalam tu dah ada dah nota-nota, dan nota hari ni pun dah ada. Sebenarnya sedang hantar semalam tetapi ni ada ralat yang kita akan betulkan. Okey. Yang seterusnya kita klik oh. Dari belakang ni. Jom kita tengok. Iaitu seterusnya booster tajwid Road to Ramadan.
Ramadan Kareem. Kita nak masuk Ramadan ni. Macam kita lah. Hari tu COVID-19 melanda kita, kita semua nak booster. Betul tak? Kita semua nak booster. Kita nak protection diri kita. Itu adalah orang kata ikhtiar kita. Kita bukanlah nak kata kita tak bergantung harap pada Allah. Bukan. Itulah ikhtiar kita. Sedangkan Allah pun suruh kita berikhtiar. Mana yang baik kita cuba ikhtiar. Macam tu kita punya pelindung diri kan. Untuk kita tak nak terkena jangkitan. Kita ambil booster dan sebagainya. Macam tu juga Quran. Kita nak masuk Ramadan. Hari-hari yang orang kata apa, bulan yang sangat mulia. So kita nak juga suntingan. Orang kata apa, nak suntingan yang, orang kata apa, nak suntingan yang bagus sebelum kita masuk Ramadan. Maknanya sebelum Ramadan tu, dalam niat tu aku nak lancar mengaji, aku nak lancar baca, aku nak khatam bulan puasa ni nak khatam. So, kami sediakan 4 sesi sebelum Ramadan tiba pada tahun ini, iaitu pada 8 Mac, 12 Mac, 15 Mac dan 18 Mac. So, kita akan lancarkan booster tajwid ni 23 Februari. So, sekarang ni betul, sekarang semua kena booster. Tajwid pun kena booster, betul. Dan lagi ayat-ayat Quran ni kita lagi kena booster kan. Bila kita lancar baca, bila kita tahu makna Quran, insya-Allah bila kita jaga kalam Allah, insya-Allah Allah akan pelihara kita lebih lagi. So siapa-siapa nak sertai booster tajwid, siapa nak tahu info lebih lagi, klik link yang kami sediakan di bawah. Nampak tu? Jangan terlepas booster tajwid. Ada lupa. Ada. Ada yuran disediakan. InsyaAllah akan dilancarkan pada 23 Februari. So, minta range harga dia daripada 60 ke 100. Nampak tu? Package yang berbeza. Bukan mudah. Nampak tu? Macam-macam ada dalam range harga tu. So, kalau nak tahu Encik Elmi macam mana nak tahu, klik je tu link yang kami sediakan. Jangan terlepas. Booster tajwid Road to Ramadan. Klik cepat. Masuk je dulu. Nak join ke tak nak join ke, masuk dulu dalam tu. Nanti kami akan berikan segala info mengenai booster tajwid. Jangan terlepas. Ni saya terlupa. Nasib Cik Ifran ingatkan. Sesiapa yang join group, siapa yang klik sekarang, siapa yang masuk dalam group ni, anda semua yang sertai group, jom jangan terlepas booster tajwid Road to Ramadan. Siapa klik link tu, anda semua yang ada dalam grup tu layak menyertai webinar percuma bersama Encik Irfan. Silap. Encik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz Hadi. Saya ni main sebut je. Siapa yang sertai grup tu akan masuk ke bersama Ustaz Hadi. Nampak ni. Ni. Siapa yang masuk dalam grup tu, anda layak masuk ni. Mudahnya ngaji, makhraj huruf. Sebelum kita masuk booster tajwid tu, anda semua layak untuk sertai webinar percuma bersama Ustaz Abdul Hadi. Takkan nak lepaskan peluang ni. Dah seminggu tak jumpa Ustaz Hadi. So, ada webinar ni, join lah tau. Join. Jangan takut. Kami tak buka lah mic untuk, baca seorang-seorang. Bukan. Dalam webinar ni, Ustaz Hadi akan menceritakan tentang makhraj huruf. Nampak tak? Mudahnya ngaji. Maknanya kita santai je dalam webinar tu. Yang penting hadirkan hati, hadirkan niat yang ikhlas untuk menuntut ilmu. So, jom semua yang ada 47 mata yang memandang. Saya nak tekan sekarang. 1, 2, 3. Klik link sekarang. Masuk dalam grup WhatsApp. Duduk dalam tu. Jangan left tau. Jangan left. Sian Ustaz Hadi. Ustaz Hadi nak ada webinar percuma. Umi Abi lari. Ni macam mana? Kalau lari, saya, Encik Aslaha, Encik Irfan je ada dalam tu. Kesian kan? So kami nak Umi Abi semua ada. Semoga kita dapatlah manfaatkan ilmu. Jangan malu, jangan segan. Kita sama-sama memperbaiki dari semasa ke semasa. Webinar tu ada nota ke Encik Elmi? InsyaAllah ada disediakan nota. InsyaAllah ada. Tu saya kata duduk je dalam grup yang kami sediakan link tu. Masuk je, klik klik sini.ny R2R. Klik je link tu. InsyaAllah segala info mengenai poster tajwid dan juga tentang info mudahnya ngaji webinar percuma 23 Februari ni, minggu depan 9 malam akan ada dalam grup tersebut. Pastikan anda semua berada dalam grup yang disediakan, insyaAllah. Okay? Ni bukan paksaan. Maknanya saya ajuk je, saya pujuk Umi Abi semua sama-sama lah hadir. Kalau tak ramai tak apa. InsyaAllah mana yang bersahabatan tu boleh hadir. Okay? Jom jangan lupa letak
klik link yang kami sediakan untuk sama-sama dalam Road to Ramadan. So, itulah saya nak beritahu. Jangan lupa esok bersama Encik Irfan dalam surah At-Tin 9 pagi. Dan jangan lupa untuk join Booster Tajwid, klik link yang kami sediakan. Dan siapa yang ada dalam grup link WhatsApp tu, layak untuk sertai Mudahnya Ngaji pada 23 Februari. So, itu sahaja saya nak terangkan. Mana yang baik tu ambil, mana yang buruk tu dibuangkan. Mohon maaf saya ambil masa yang lama sampai 10.30. Saya mohon maaf sangat-sangat. Mana yang baik tu datang daripada Allah, yang buruk, yang khilaf tu semuanya dari saya sendiri. So, orang kata jangan terlepas, siapa nak nota refleksi boleh klik link yang kami sediakan, iaitu nota jom sertai nota refleksi. So jangan lupa klik link yang kami sediakan di atas tu. Klik je dua-dua, masuk je dua-dua tu dalam grup WhatsApp. So itu sahaja orang kata apa pengajian hari ini, live pada hari ini. Link di mana Cik Elmi? Kalau link saya minta nanti sahabat saya untuk letak semula link. Nampak tu? Sertai ini sertai nota refleksi ni untuk orang kata apa, untuk kita punya live pagi-pagi sampai Jumaat ni. Siapa nak nota masuk dalam sertai nota refleksi tu, itu kena join. Yang kedua kena join juga Booster Tajwid. Booster Tajwid ni pun kena join untuk dapatkan webinar percuma bersama Ustaz Hadi. Jangan risau. Booster Tajwid dan juga webinar percuma ni semua dikendalikan oleh Ustaz Abdul Hadi. Okey? Klik link, jangan lupa, jangan terlepas. Itu sahaja untuk kita punya live pada hari ini. Mana yang baik tu datang daripada Allah, yang buruk tu datang daripada kelemahan saya sendiri. Terima kasih saya ucapkan kepada Umi Abi yang hadir daripada pagi 9 pagi sampai 10.31 pagi. Kita apa orang kata sudahi kita punya live pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala sallallahu alaihi wasallam wa min salihati Okey, masuk waiting list je ke? Okey, betul. Masuk je dalam grup apa? Tu betul lah tu grup waiting list. Segala info mengenai Booster Tajwid semua akan dalam tu. Dan juga live webinar percuma saya cakap tu. So, pastikan semua ada dalam grup waiting list tu. Cepat-cepat klik sini .my r2r. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lazatnya berdosa padamu, dan ku niatkanlah dan ku rasa lazatnya taat padamu. Ilahi yasturi firdausi a'la.
pengampun dosa-dosa besar.